Ayan. Ni, tak boleh lama tau. Sebab dah lama nak pergi office, nanti jam pula. Sayang, abang tak mandi lagi. Ingat baru nak minta tolong Sam. Mandi malam nanti boleh tak? Okey je, tak apalah. Abang tak payah mandi dah satu hari. Okey, tak apalah. Pergi makan dulu. Lepas ni pergi mandi. Habis kalau sayang lambat pergi kerja macam mana? Tak apalah, nanti Papa Anal lah cakap dengan bos. Okeylah kalau macam tu, mandilah sebelum makan. Boleh? Boleh? Tak. Abang gua. Abang gua je lah. Abang boleh mandi sendiri. Tak apa. Pergi je. Betul ni tak nak? Ya. Habis tu tak payah mandi sampai malam? Tak apa, abang mandi sendiri. Tak apa, abang minta lah tolong siapa kat rumah nanti. Jangan risau. Okey. Okey. Bye. Bye. Itu dia sedutan drama Seribu Rindu yang ada kaitannya dengan topik kita pada hari ini. Dan saya kira Fiza, kebiasaannya lah seperti yang kita sering kali dengar, si suami adalah yang sentiasa diberikan tanggungjawab untuk menguruskan keluarga, memberikan orang kata nafkah. Tidak orang kata dinafikan, itu adalah tanggungjawab suami juga. Tetapi kadang-kadang isteri pun boleh menyumbang dan mungkin si isteri pula mempunyai status ekonomi yang lebih tinggi daripada si suami. Saya kira Sugi, dalam zaman hari inilah kan kalau kita lihat kebanyakan wanita ataupun isteri ini sememangnya bekerja dan dalam masa yang sama apabila mereka bekerja mempunyai dompet ataupun pendapatan sendiri, secara tak langsung mereka juga turut membantu dalam mengukuhkan ekonomi keluarga. Dan macam Sugi katakan tadi, ada pula dalam kalangan wanita ini yang mungkin rezekinya lebih, diberikan kesempatan dan juga status yang lebih tinggi daripada suami, yang mana mempunyai pendapatan kadang-kadang berbeza 5, 6 ataupun 10 ribu daripada suami. Adakah sebenarnya yang nak kita bincangkan hari ini, apabila seorang isteri ini mempunyai ekonomi ataupun status yang lebih tinggi berbanding suami ini, ego suami ini akan terjual, ataupun bagaimana pula cara untuk mengharmonikan hubungan rumah tangga kalaulah si isteri itu berpendapatan ataupun berstatus lebih tinggi daripada pasangannya. Ini kita nak kongsikan bersama dengan tetamu-tetamu kita di dalam talian yang telah pun bersedia ketika ini. Saya sapa dahulu kita bersama dengan Datuk Dr. Fazilah Muhammad Ali selaku perunding motivasi. Assalamualaikum. Apa khabar Datuk? Selamat tengah hari Datuk. Ya, Waalaikumsalam. Ya, selamat tengah hari. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Datuk Stay sihat? safe still, insyaAllah. Alhamdulillah. Apa khabar di sana? Baik, Datuk. Fiza? Sihat Datuk, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, baik. Kita juga bersama dengan pasangan suami isteri, pasangan duo iaitu. Alhamdulillah. Dapat nampak gambar kan? Nampak Datuk, clear. Jelas. Okey. Kita bersama dengan Milah Jirin dan juga suaminya Ailis Mustafa. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Sihat ya kedua-duanya? Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Khabar baik. Sihat, baik Alhamdulillah. Ini memang pasangan, kalau kita tengok kan, kalau Mila ni personality ataupun peribadinya memang sangat lemah lembut. Kemudian kalau kita lihat pasangan ni pula memang sangat romantis, kerana bagi yang mungkin dah mengikuti perkembangan Mila, ataupun bagi saya sendirilah yang pernah banyak kali menemu bual Mila ni, mengenali pasangan ini sebenarnya sebelum mereka mendirikan rumah tangga lagi. Kalau boleh kita panggil Is Is dah memang dah jadi pengurus Mila lama sebelum mereka mendirikan rumah tangga. Mungkin kalau tak keberatan Mila dengan Is, mungkin soalan ini sedikit sensitif. Antara anda berdua sebenarnya, kalau kita lihat dari segi yang ke depan satunya Mila kan, jadi dari segi pendapatan itu sendiri, siapa yang mempunyai pendapatan yang lebih dalam hubungan anda berdua ni sebenarnya, kalau tak keberatan dikongsikan? Kalau dulu waktu zaman saya sangat aktif dalam industri seni, tidak inafikan saya. Tapi bila bersama-sama decide untuk mengurangkan aktiviti seni dan lebih fokus kepada perniagaan, Alhamdulillah benda tu equal, sama rasa. Kalau dulu memang tak dinafikan lah, tapi sekarang Alhamdulillah kita bersama-sama mencari rezeki dan benda tu sama rasa, insyaAllah. Okey, tapi kiranya pernah lah. Tapi kiranya pernah lah pendapatan Mila itu lebih tinggi daripada suami sendiri? Pernah satu ketika juga waktu saya aktif sebagai selebriti, waktu tu suami saya menguruskan kerjaya saya. So memang produk itu adalah saya kan. So bila produk itu adalah saya, pendapatan saya itu lebih tinggi pada waktu itu dan suami menguruskan. So memang pernah lah ada satu ketika waktu itu orang pun pernah bertanya tentang soalan ini juga pada kita kan. So pernah at one time tu pernah. Okey, baik. Tapi nak tahu jugalah, antara anda berdua, siapa yang menguruskan kewangan rumah tangga anda? Okey.
Actually, saya memang bagi sepenuhnya 80% pada Mila lah untuk menguruskan kewangan syarikat dan juga kewangan rumah tangga lah. Jadi pada saya lebih memberi sepenuh kepercayaan pada isteri saya lah. Okey. Dan tapi dalam masa yang sama juga ada juga macam contoh perbelanjaan tertentu saya yang memutuskan dan sebagainya lah. Kita Balance lah. Macam suami saya lebih kepada pengurusan harian. Macam contoh nak beli barang-barang rumah, kelengkapan rumah, itu semua suami saya. Saya serahkan 100% pada suami saya. Hingga kan makanan-makanan, barang-barang asas pun semua suami saya akan pergi shopping. So saya tak sempat nak buat benda tu. Kerana apa? Saya uruskan lebih kepada macam commitment loan to bank, monthly commitment, pengurusan kewangan syarikat, itu semua saya uruskan. Jadi kita timbal balik, kita balance kan. Apabila saya banyak membantu urusan saya sebagai seorang isteri. Sebab apa? Kadang-kadang saya pun tak tahu, apa tu, sayur dah habis, bawang dah habis. Lalu suami saya ingatkan, kita pergi beli barang dapur dah habis. Alhamdulillah, kita saling membantu. Alhamdulillah. Okey, sangat harmoni kalau kita lihat hubungan Mila dan juga Is ini sendiri kerana ada komunikasi di situ, Sugi. Dan kebiasaannya orang mengatakan bahawa wanita ataupun isteri ini merupakan menteri kewangan dalam keluarga. Ini yang nak kita tanyakan kepada Datuk sendiri, Datuk. Kalau kita lihat macam Mila dan suami, pernah satu ketika dahulu Mila berpendapatan tinggi daripada suami dan itu tidak menjadi masalah kepada mereka, tetapi mereka tetap berkomunikasi dan hubungan rumah tangga mereka harmoni. Tapi mungkin ada juga dalam kalangan masyarakat kita yang masalah kewangan ini menjadi masalah yang utama. Bukan tak ada duit, tapi terlebih duit. Bila isteri terlebih duit, mungkin ada yang mengatakan bahawa isteri lebih dominan, suami lebih segan dan sebagainya. Dan ada pula yang kadang-kadang ni bekerja sama di pejabat. Dekat pejabat, isteri tu bos, Datuk. Dalam situasi begini, bagaimana pasangan itu harus sebenarnya cuba untuk mengharmonikan hubungan rumah tangga mereka? Ya, saya mulakan dengan jodoh mereka. Memang Tuhan dah jodohkan, dia tak salah alamat, itulah orangnya. Dari segi ini kita lihat status isteri selalunya kita perhatikan dari segi keilmuannya, yang kedua kekayaannya, yang ketiga keturunannya. Jadi benda tiga ini selalu menjadikan ego suami tercabar di sini. Dalam hal ini kalau kita tengok Mila dengan suaminya memang harmoni kerana saling faham memahami. Dari sinilah kita nak bahawa setiap pasangan itu perlu faham memahami antara satu sama lain. Walaupun isterinya pangkat tinggi menjadi bos, tapi tak perlulah jadi bos di rumah. Dan dia mesti faham kedudukan suaminya. Kalau suaminya hanyalah sebagai eksekutif biasa, isterinya manager atau general manager, dia kalau dia uruskan bank, dia rasa macam dia menguruskan wangnya di rumah. Tak boleh, kerana institusi kecil di rumah itu bukan bank, dan dia mesti tahu bahawa partnernya atau pasangan itu adalah suaminya yang perlu dihormati. Ya, biasanya memang fitrah sebagai orang lelaki, sebagai suami dia mesti nak kontrol, dia mesti nak kawal, dia nak tunjukkan keegoannya sebagai seorang bapa dan sebagai seorang lelaki atau suami di sini. Okey, dan mungkin boleh jadi saya kata dalam hal ini teruskan, Datuk, teruskan. Ya, jadi dalam hal ini kita kena tengok. Dalam hal ini kita tengok mereka mesti ada kesetiaan, persamaan dan sebagainya. Dan saya nasihatkan supaya kalau keadaan begini, isteri mestilah menggalakkan jika suaminya hanyalah setakat SPM, pelajarannya isterinya pula tinggi, dapat PhD, dia punya linggo pertuturan lain. Isteri akan bercakap dengan linggo bahasa yang lebih tinggi. Benar. Suami orang kampung kata tak erti nak bercakap, dia hanya tahu bercakap berapa biji kelapa, berapa banyak beras, banyak. Jadi ini membuatkan keadaan yang membuatkan keadaan yang tidak sama. Tidak sama rata antara suami isteri ini. Jadi di sini isteri mesti sedar bagaimana nak memajukan suami dia. Dia juga perlu ada semangat. Yang pertama mungkin dia suruh suami dia belajar lagi kalau masih muda. Yang kedua, dia bagi modal. Pakat. Cara pakat ialah bagi modal, dan dari modal itu dia akan start perniagaan dan menggalakkan suaminya menjadi tauke. Tapi di sini ada satu masalah. Kemungkinan yang selalu terjadi
pada masyarakat Malaysia. Isteri banyak duit, isteri pergi jamin di bank dan ambil duit bagi kepada suami. Tapi kadang-kadang suami ada juga hatinya yang geram, yang marah. Dulu awak sombong dengan aku. Sekarang aku jadi bos. Bila dia tak bayar bank dan sebagainya, yang menanggung siapa? Isterinya juga yang menanggung. Dan mungkin kalau dia ada orang lain, ini yang juga menjadi isterinya terjebak dengan hutang-hutang yang banyak. Tapi yang kita nak di sini ialah supaya mencari satu solusi bagaimana nak menjadikan pasangan ini lebih serasi. Kita kan cari jalan yang tengah. Dalam hal ini kita cari jalan tengah. Kalau kita macam Mila tadi dengan suami dia mempunyai minat yang sama dalam muzik dan juga dalam perniagaan, alhamdulillah ya. Tetapi ada suaminya yang dipengaruhi oleh rakan-rakan atau ibu bapanya juga menyebabkan dia jadi lebih tak selesa dengan kedudukan suami isterinya. Jadi solusinya cari hobi yang sama dan sebagainya. Ya. Datuk, banyak lagi nak dikongsikan bersama dengan Datuk Mila dan juga Is sebenarnya untuk kita dengarkan kepada penonton-penonton kita hari ini, kan Sugi? Ya, Fiza. Tapi sebelum tu Datuk Mila dan Is, kami nak dengarkan juga apa kata orang di luar sana mengenai topik kita pada hari ini. Jom kita dengarkan. Kita berbalik kepada konsep suami isteri, keluarga, berpasangan. It takes two to tango. Kita mesti saling bantu-membantu. Si suami, dia kena tahu, kena jalankan tanggungjawab dia juga. Isteri sepatutnya jalankan juga tanggungjawab, like buat semua kerja, but then kena sama-sama lah, it's a fair treatment lah. Walaupun isteri income lagi tinggi daripada suami tetap kena jalankan tanggungjawab, kena bagi nafkah dekat isteri juga yang berpatutan lah dengan kemampuan dia. Jadi sebagai suami isteri, kita kenalah bantu-membantu. Yang penting kita mesti ada rasa hormat pada suami dan tundukkan ego. Bagi saya lah, tipulah kalau kata saya tidak rasa ego gaji isteri lebih tinggi daripada saya. So bagi para suami, jadikan benda itu jangan jadikan benda itu negatif, jadikan ia positif. Jadikan asbab benda itu seorang suami boleh berkembang lebih maju. Sebagai lelaki, jujurlah, it would trigger me a lot kalau perempuan punya pendapatan lagi tinggi. Tapi personally for me, if women punya gaji lagi tinggi daripada lelaki, I think it will help both parties. Lelaki tak boleh nak ambil kesempatan atas gaji perempuan sebab gaji perempuan tu, gaji isteri tu adalah gaji duit dia. Lelaki tak boleh nak sentuh atau minta unless dia willing untuk tolong lah. Okey, saya kira Fiza, rata-ratanya seperti yang dikatakan oleh Datuk jugalah, mencari keseimbangan untuk mengharmonikan rumah tangga, dan yang penting sekali kita bantu satu sama lain supaya kita boleh, orang kata, upkan rumah tangga kita bersama-sama tanpa mengguris hati satu sama lain. Okey, baik. Kita nak tanya kepada Mila dan juga Is. Is, kami tahu yang sebelum ini Is mengurus Mila sebagai seorang artis, kan? Selepas itu anda berdua berkahwin dan kini menjalankan perniagaan bersama-sama. Tapi nak tahu juga Is, sebagai seorang lelaki, pernah tak Is rasa macam ego Is tergugat sebab Mila adalah seorang yang sentiasa mendapat perhatian itu? Alhamdulillah, sebenarnya saya syukur pada Allah SWT kerana apa yang syarikat Bismillah ini kita capai semuanya dengan izin Allah SWT. Okay, dan saya memang nak Mila di hadapan. Kenapa saya nak letakkan Mila sebagai usahawan wanita yang menjadi contoh pada masyarakat di luar? Kerana walaupun tidak mempunyai pelajaran yang tinggi, tetapi boleh berjaya. Tetapi saya sentiasa berada di belakang tabir. Mana belakang tabir itu? Di belakang Mila lah. Mana saya sentiasa memberi input pada beliau macam mana nak handle masalah-masalah solving human problem, kemudian macam mana nak handle syarikat, macam mana nak tubuh syarikat dan sebagainya. Dan saya sentiasa memberi input kepada beliau agar dia tidak tersasar daripada landasan perniagaan itu sendiri. Okay? Kenapa saya tahu orang mesti akan satu hari pasti akan bertanya kenapa saya tidak ke hadapan dan kenapa perlu letak Mila di hadapan dan you tak rasa apa-apa ke?
saya memang tak ada rasa apa-apa sebab saya rasa bangga dari isteri saya. Kenapa daripada zero, daripada tidak tahu apa-apa mengenai perniagaan, saya ajar dia apa itu sebuah perniagaan, bagaimana untuk menjalankan perniagaan dan menguruskan dan sebagainya. Walaupun tiada minat untuk dalam macam kita dalam bidang catering, bidang masakan, F&B ini, dia tidak minat pada awalnya. Tetapi bila hari ini, bila kita sama-sama mewujudkan minat itu, dan beliau hari ini bukan sahaja pandai masak, tapi malah pandai juga berniaga dan memberi, dan yang penting sekali kita dapat berkongsi rezeki dengan ramai orang di luar. Jadi alhamdulillah itu yang saya sangat bersyukur kepada Allah Taala. Teringat kari udang Mila, sedapnya. Okey. Jarang bercakap. Okey, kalau tadi Is dah kata tak ada rasa apa-apa, tapi mungkin nak tanya juga kepada Mila. Kalau kita cakap tentang hubungan suami isteri ni, sememangnya saling melengkapi. Ketika pendapatan Mila lebih tinggi daripada Is, pernah tak Mila merasakan? Sebab kebiasaannya kan kalau kita tengok orang, bila suami dia pendapatan lebih tinggi, dia belikan itu, belikan ini, dia yang akan memberi kepada kita. Tapi kalau pendapatan kita tinggi, kita pun tak sampai hati nak minta kat pasangan kita sebab kita rasa kita mampu. Tapi ketika itu, ada tak pernah Mila merasakan bahawa macam pendapatan aku lagi tinggi ni, jadi keputusan apa-apa saja didominasi oleh Mila ketika itu? Pernah tak terjadi? Okey, dia macam tu. Waktu saya aktif dalam bidang seni, dia membantu saya menguruskan kejayaan saya tanpa minta sebarang gaji waktu tu. Waktu tu kami belum berkahwin ya. So dia tak pernah minta apa-apa gaji. Saya pula rasa bersalah. Macam dia bantu saya ni uruskan kejaya. Because waktu tu beliau juga menguruskan perniagaan beliau sendiri. Jadi saya pun macam macam mana ni nak bagi allowance ke, duit minyak ke. Dia tak nak. Dia tak Pesan nak pun tak ada. satu hari. Tak nak, dia tak nak apa-apa. So sebenarnya mungkin nak tackle saya. Nak try. Kalau macam kadang-kadang letak duit minyak, kita rasa macam kita dah bina kereta gila kan, bawa kita ke sana ke sini. Beliau tak pernah minta. So saya tak pernah sempat merasai keegoan itu sebabnya beliau terlalu banyak membantu saya. So benda tu tak wujud. Tapi saya pernah ditanya waktu saya baru nak berkahwin dengan beliau, ada orang tanya saya, you punya suami tu manager you je kan? You bla 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 semua kan? So saya rasa macam okay. So saya tanya diri saya. Kalau saya nak ikut apa yang orang kata macam tu, kita tak boleh nak bentuk satu keluarga yang harmoni kan. Jadi saya tanya diri saya cakap pada diri saya kena buang segala input-input yang negatif itu dan saya kena sentiasa percaya rezeki yang Allah bagi pada saya ini adalah rezeki saya dan keluarga saya, dan jika saya berkahwin dengan suami saya, ia adalah anugerah yang Allah pinjamkan buat kami. Itu yang saya selalu demolish saya punya keegoan dalam pemikiran saya lah. Saya selalu meletakkan rezeki ini bukan milik saya tapi milik kita bersama. Sebab Allah melalui saya untuk saya agihkan kepada siapa yang Allah pilih. Macam tu. Kita sentiasa redha lah dengan ketentuan dan syukur yang apa yang Allah dah apa ni orang kata anugerahkan hadiah kan. Hebatnya pasangan ni. Sentiasa bersyukur lah. Okey. Ya, baik Datuk, seperti yang Fiza dah katakan tadi, wanita hari ini kebanyakan mereka sudah mempunyai kerjaya sendiri, berdikari, mempunyai kekuatan kewangannya sendiri. Even yang suri rumah di rumah pun melakukan sesuatu perniagaan dari rumah, mungkin catering ataupun menjual barangan secara atas talian. Tetapi Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan lebih, orang kata mendalam, berbalik kepada apa yang Datuk katakan tadi, bagaimana pasangan boleh membezakan hal kerja dan hal di rumah, tanggungjawab di rumah dan tanggungjawab kerja. Sebab kadang-kadang mungkin senang untuk berkata, tetapi bila kita pulang ke rumah, bila mungkin isteri dah naik angin, you jangan lupa saya yang bagi you duit ya untuk mungkin isi duit petrol ke apa kan. Mungkin Datuk boleh kongsikan apa antara langkah-langkah yang boleh diambil oleh suami dan isteri untuk membezakan hal kerjaya dan hal di rumah. Ya, yang penting isteri. Kalau isteri tu dah pangkat besar, dia tak boleh mengungkit. Yang pertama, jangan mengungkit-ungkit. Ya, dia mesti menghormati suami dia. Kalau dia tak hormati suami, itu bapa anak-anak dia. Jadi itu menjadikan dia sebagai ketua keluarga. Yeah. Jadi isteri jangan mengungkit. Yang kedua, dia akan ungkit lah, dia bagi duit minyak lah, dia bagi itu, dia bagi ini. Sampai duit kahwin pun bagi dia. Dia akan pergi cerita pula dekat orang. Membawa cerita pada suami aku ni tak ada duit lah, aku sajalah.
Silap. Ya, seperti Mila kata tadi ya, yang mana rezeki yang Allah bagi itu adalah rezeki bersama. Rezeki bila kita kahwin itulah rezeki kita, rezeki suami kita, rezeki anak-anak kita. Yang ketiga, jangan pergi bercerita sebelah keluarga atau dia menunjuk-nunjuk ya, isteri ni menunjuk dia gaji banyak, dia beli kereta besar. Suaminya kereta kecil saja atau naik motor. Ya, ini tak boleh. Dia mesti hormat suami. Sama-sama pakat. Kita nak beli kereta. Ni awak punya kereta awak. Saya punya kereta saya pergi kerja. Jadi seimbang. Isteri mesti bijak. Kalau dia jadi bos, kalau dia duit banyak, kalau dia berpelajaran tinggi, dia mesti faham. Ya, dia mesti tahu macam mana nak seimbangkan dengan suami dia. Okey. Kerana orang yang macam ini akan membuatkan hidup yang lebih bahagia. Suami juga akan menghormati dia. Ya. Baiklah. Datuk, maafkan saya mencelah Datuk. Maklumlah video ni kita tak clear. Okey. Datuk, kalau Datuk boleh kongsikan di penghujung perbincangan kita ini, Datuk, bagaimana pula peranan seorang suami ataupun lelaki itu sendiri? Sebab kadang-kadang kalau kita dah tahu isteri mempunyai pendapatan yang lebih, isteri bekerja sama dengan suami untuk mengukuhkan ekonomi keluarga, balik rumah lakukan kerja-kerja di rumah, menguruskan suami, menguruskan anak-anak, menguruskan rumah tangga. Di sini peranan suami itu juga yang memainkan peranan yang amat penting. Dah isteri beri pendapatan, isteri bantu dan sebagainya, bagaimana suami ini juga harus membantu sebenarnya untuk menguruskan pula urusan-urusan di rumah dan merendahkan sedikit ego mereka bagi memastikan kebahagiaan rumah tangga, Datuk. Betul. Kalau kita tengok dari jauh, ibu bapa yang pak mentua, mak mentua yang tengok dari jauh ni, cuba nasihatkan anak dia tu, yang anak lelaki dia katakan, nasihatkan mesti bekerjasama dan sebagainya. Dan dia juga mesti sedar kerja sama. Okey, kalau dia tak dapat beli 2 tin susu untuk anak di rumah, anak baby dia nak makan, nak minum tu pun adalah sesuatu yang dia bagi, dia daripada dia, contribute daripada dia. Ataupun bayar, dia punya bayar elektrik, beli susu dan sebagainya. Yang lain isteri bagi, sama-sama bekerjasama. Dan juga dia mesti ada satu keistimewaan. Mengapa isteri dia suka dia. Jadi kita cari satu supaya dia lebih tingkat. Kalau isterinya dari segi keuangan cari dapat duit dan banyaknya, dengan banyaknya, maka suami perlu tunjukkan keistimewaan. Apa dia keistimewaannya yang boleh diagungkan. Mungkin dia tiap-tiap waktu dia menjadi imam dalam keluarga tu, menjadi kepala dalam untuk beribadat, berpuasa, buka puasa bersama, tolong basuh pinggan. Dia basuh pinggan, isteri lap pinggan. Kalau tak ada orang gaji pun, tak ada pembantu rumah pun, sama-sama bekerja. Sekurang-kurang dia tolong mop, ya, atau bilik air. Jangan tinggi sangat ego kita. Rendahkan supaya keadaan kita lebih selesa. Kalau mengharapkan isteri membasuh pinggan, mencuci dapur, mop dan sebagainya, bila isteri nak boleh melayan kita? Jadi untuk membuat dalam hal ini, untuk menjimatkan masa, untuk seronok bersama-sama, pergi ke dapur, tolong bersama-sama. Baiklah. Ini satu daripada tips yang boleh membahagiakan rumah tangga. Okey, baik Mila. Dan dari segi okey, baik. Ya. Okey. Baik Mila, seperti yang Datuk kongsikan tadi, kita harus mencari keseimbangan antara suami dan isteri, dan di rumah kedua-duanya adalah sama rata. Dan mungkin di penghujung perbincangan ini, Mila boleh secara ringkasnya kongsikan bagaimana kedua-dua suami dan isteri boleh mencari keseimbangan untuk mengharmonikan rumah tangga mereka walaupun si isteri mempunyai status ekonomi yang lebih tinggi. Yang paling penting sekali sebagai seorang isteri, kita kena sedar diri kita adalah isteri. Suami kita adalah ketua keluarga. Walaupun macam kami berdua kita bekerja bersama-sama di pejabat yang sama, saya sentiasa meletakkan diri saya adalah isteri. Walaupun di pejabat saya adalah pengarah perusahaan, saya tetap meletakkan suami saya adalah ketua saya. Secara regional tu dia tetap ketua saya. Jadi kita tidak boleh meninggikan suara. Jika kita ada satu perbalahan, kita masih tahu nak menghormati beliau adalah suami saya adalah isteri. Selalu letak dalam diri saya adalah isteri. Kita tahu kan macam mana kedudukan suami di rumah dan sebagainya. Dan di rumah pula kita memang sentiasa bantu-membantu. Suami saya Alhamdulillah Allah hadirkan seorang insan yang sangat membantu. Macam saya kata tadi, barang dapur suami saya belikan. Dia ingatkan saya. So kita kena sentiasa macam Datuk mention tadi, kena complete each other. Saya kena diam. Jadi macam kita dekat rumah pun kadang ada kerja-kerja rumah yang kita bahagikan. Kan macam kita ada pembantu rumah, tapi pembantu rumah saya hadkan dia
okey, you buat kerja sampai tahap sampai tingkat 3 ni sampai dekat sini je. Tapi bahagian-bahagian kemas dalam bilik, pakaian dan sebagainya, kadang-kadang isteri saya tak sempat dan saya tolong kemaskan. So dekat situ kita ada timbal balik lah kerjasama. Kan kadang-kadang kita faham semua orang pun penat kan. Jadi saya selalu memahami lah kan. Jadi sebagai seorang ibu nak melayani anak lagi, nak masak dan sebagainya. Jadi ada perkara-perkara yang boleh saya bantu dan saya akan bantu. Kerana kita kena rasa senang dalam hati dan rasa syukur dengan apa yang nikmat yang Allah selalu bagi ni. Kerana kenapa saya rasa kesempatan masa bersama dengan isteri, kesempatan masa bersama anak itu bila Allah berikan tu, kita kena rasa syukur hadir dalam diri kita. Alhamdulillah. Jadi kita akan buat tu dengan lebih baik. Sentiasa. Dan kita orang kata apa, kena tanam sifat yang positif lah dalam diri. Okey, baik. Dapatkan harmoni rumah tangga, insyaAllah. Saling faham memahami, saling lengkap melengkapi, sentiasa positif ya, dan cari keseimbangan itu seperti yang Datuk katakan. Baik, masa amat mencemburui kita sebenarnya, tapi sebelum kita mengundur diri ingin mengucapkan terima kasih kepada Datuk Dr. Fazila, Muhammad Ali, Mila dan juga Is atas perkongsian hari ini. Banyak yang kami pelajari dan kami pasti penonton pun banyak telah mengambil tips-tips dan inspirasi daripada anda berdua dan Datuk sendiri. Ya, terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Kiranya segi pendapatan isteri lebih tinggi daripada suami bukanlah satu masalah. Asalkan kita tahu bagaimana untuk mencari keseimbangan tersebut kan. Kenalah orang kata sebab perempuan ni saling lengkap, hubungan rumah tangga ni saling lengkap melengkapi. Jadi kalau suami kurang kita tambah sikit, kalau isteri kurang suami tambah. Macam tu insya-Allah dapat satu hubungan yang bahagia.